Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Muhammad khatamin nabiyyin imamul muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma dzikirna minhu ma nasina. Ya Allah, ingatkan kami apa yang kami lupa. Wa 'allimna minhu ma jahalna. Ya Allah, ajarkan kami apa yang kami tidak tahu. Wa anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, manfaatkan ilmu yang kami belajar. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, permudahlah kami, jangan kau payahkan kami. Wa tammim bil khair, sempurnakan urusan kami. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahlah kami ilmu dan kefahaman. Allahumma inna na'udzubika min al-ham wa hazan. Ya Allah, kami minta jauh daripada sedih dan kecewa. Wa min al-'ajz wal kasal, daripada menjadi lemah dan malas. Wa min al-jub wal bukh, daripada menjadi penakut dan bakhil. Wa min al-kufr faqr, daripada bahaya kekufuran dan kefakiran. Wa min ghalabat ad-daini wa qahr rijal, dan daripada beban hutang dan gangguan orang-orang jahat. Amma ba'd, yang berbahagia Tuan Imam, pengurusi surau, AJK surau, muslimin muslimat, sahabat-sahabat, mudah-mudahan insya-Allah semuanya beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagi sekali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, anda semua, tuan-tuan semua, anda sedang bersama saya Ustaz Abu Hasan Asy'ari, Ustaz Abu Hasan, dalam surat motivasi malam, kuliah malam meraihkan Ramadan. Mudah-mudahan kita punya diskusi perbincangan malam ini insya-Allah boleh menambah ilmu kita, menambah iman kita, memperbanyakkan amal kita, mempererat hubungan ukhuwah antara kita. Seterusnya insya-Allah boleh mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sebenarnya Nabi sebut kepada kita, hadis sahih daripada Muslim, ada disebut dalam Sahih Muslim. Nabi sebut, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila al-jannah. Siapa yang menempuh jalan nak cari ilmu, Allah permudahkan dia masuk syurga. Nabi seterusnya beritahu, man kharaja fi sabilil ilmi wa huwa fi sabilillah. Siapa yang keluar rumah nak cari ilmu, maka setiap langkah dia berjalan tu dikira fi sabilillah. Hebat. Muslimin saya melakukan seterusnya Nabi beritahu, Nabi kata apa? Seterusnya Nabi beritahu, Nabi kata, kun aliman au muta'alliman au mustami'an fala takun rabi'an. Kamu kena jadi orang yang mengajar ataupun yang belajar ataupun yang mendengar. Fala takun rabi'an. Kamu jangan jadi yang keempat. Mengajar tidak, mendengar tidak, belajar pun tidak. Fatuhliku, kamu akan binasa. Jadi kalau kita malas belajar, maka rugilah. Abu Darda pernah beritahu. Ini Abu Darda beritahu, dia kata, aku lebih minat belajar mengajar, duduk dalam ilmu, majlis ilmu daripada berqiyamul lail. Itu pendapat Abu Darda. Sampai rosak mikrofon. Muslimin semalam boleh dengar. Jadi rugi orang jahil sebab tidak berilmu. Ruginya orang berilmu sebab apa? Tidak beramal. Ruginya orang beramal sebab tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi sekali, ruginya orang jahil sebab tidak berilmu. Ruginya orang berilmu sebab tidak beramal. Ruginya orang yang beramal sebab tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Besar pahala kawan. Muslimin sebenarnya, jadi ilmu yang kita nak bincang pada malam ni masih lagi berkait dengan Ramadan, supaya tuan-tuan sentiasa bersemangat sampai akhir Ramadan insya-Allah. Muslimin sebenarnya, ulama bagi tahu kepada kita, Allah hias 10 perkara dengan 10 perkara. Allah cantikkan 10 dengan 10. Tak ada 10 tak cantik 10. Penting 10 ni. Yang pertama, Allah hiasi langit dengan bulan, bintang dan matahari. Tak ada bintang, tak ada bulan, tak cantik langit. Walaqad zayyana as-sama'a dunya bimasabih. Kami hiasi langit dunia tu dengan masabih, dengan bintang-bintang. Apa tujuan bintang? Rujuman lisyayatin, nak rejam syaitan yang sedang mengganggu manusia, yang sedang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah hiasi langit dengan bulan, bintang dan matahari. Yang kedua, Allah hiasi para malaikat dengan malaikat Jibril alaihissalam, penghulu kepada segala malaikat yang menurunkan wahyu. Yang ketiga, Allah hiasi syurga dengan para bidadari. Bidadara kita bincang kemudian. Muslimat minta bersabar.
Yang keempat, Allah hiasi sekarang Nabi dan Rasul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup kepada segala kenabian. Nabi kita ni khatamin nabiyyin, nombor nabi lepas ni. Tapi ada di Kelang dia mengaku sebagai nabi, Rasul Melayu tapi makan tempe. Yang kelima, Allah hiasi segala masjid di muka bumi ini dengan fadilat bersolat di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Hadis sahih daripada Imam At-Tabrani, Nabi beritahu sekali solat di Mekah Masjidil Haram pahalanya macam 100,000 kali solat di Malaysia. Sekali solat di Masjid Nabawi macam 1000 kali solat di Malaysia. Dan sekali solat di Baitul Maqdis Palestin, Masjid Aqsa, pahalanya macam 500 kali solat di Malaysia. Tapi Nabi tak sebut lagi Malaysia that time, sebab Malaysia tak glamour lagi masa itu. Yang keenam, Allah hiasi segala sungai di muka bumi ini dengan sejarah keagungan sungai Nil di Mesir. Saya dah pergi Mesir, ada cerita menarik tentang Mesir, tentang sungai Nil. Kita bincang lain kali kalau dipanggil lagi. Yang keberapa? Yang ketujuh, Allah hiasi segala hari dengan penghulu segala hari, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat ni Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Hadis sahih Muslim, Nabi sebut tidak ada matahari yang terbit yang terbaik melainkan hari terbitnya matahari pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni hari kebanggaan umat Islam. Hari Sabtu orang Yahudi. Hari Ahad orang Kristian punya kebanggaan. So kata Nabi, hadis sahih Muslim, Nabi kata Adam, Allah ciptakan hari Jumaat. Allah letakkan Adam di syurga hari Jumaat. Allah keluar Adam daripada syurga hari Jumaat. Berlaku kiamat hari Jumaat. Hebatnya hari Jumaat. Kemudian Allah hiasi segala kitab dan suhuf dengan kitab Al-Quran yang turun di bulan Ramadan. Allah hiasi Allah hiasi segala bulan dengan bulan Ramadan yang penuh kemuliaan. Jadi hebatnya Ramadan, mulianya Ramadan, sehingga ulama sebut begitu. Pentingnya hebatnya Ramadan, sehingga ulama buat nukilan begitu nak menggambarkan hebatnya Ramadan yang sedang kita hadapi. Ini malam ni malam yang ke-12 Ramadan. Muslimin semulakan, oleh kerana Ramadan yang hebat, oleh kerana Ramadan yang mulia, maka Ramadan ada banyak nama. Orang tuan-tuan macam tuan-tuan ni hebat. Dah, bila orang tu hebat, nama pun banyak, nama panjang. Dah, Datuk Seri lah, Tan Seri lah, Datuk Paduka lah, Profesor Amaratus lah. Dah, orang hebat, nama pun hebat. Maka Ramadan, oleh kerana Ramadan hebat, nama pun hebat tuan-tuan. Ramadan dipanggil dengan pelbagai nama. Ramadan dipanggil sebagai Syahrul Quran, bulan Quran. Jadi Quran ni turun di bulan Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat 184 menunjukkan Ramadan, Quran turun di bulan Ramadan. Jadi Quran huwa ma quri'a. Quran ni apa yang dia baca. Kalau ada Quran tak baca, itu satu penghinaan kepada Al-Quran. Al-Quran huwa kalamullah al-munazzal ala Sayyidina Muhammad biwasitati Jibril al-muta'abbad bitilawati. Quran ni dah al-muta'abbad bitilawati. Confirm boleh pahala baca Quran. Baca boleh pahala, tak faham pun boleh pahala. Tapi nak lebih pahala, baca faham. Nak lagi banyak pahala, baca faham, amalkan. Nak lebih pahala, baca, faham, amal dan sampaikan. Ada Utsman bin Affan, dia rawi hadis, dia kata khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik antara kamu ialah yang belajar Quran dan mengajar Al-Quran. Jadi bulan Ramadan dipanggil Syahrul Quran. Abdullah ibn Mas'ud bagi tahu, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa baca satu huruf daripada Quran, bagi dia satu kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebajikan diganda 10. Lam aqul alif lam mim harfun. Aku tak kata alif satu huruf, tapi alif lam tu satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim pun satu huruf. Dah 30 kebajikan. Besar sekali fadilah. Ramadan Syahrul Quran. Ramadan juga dipanggil Syahrul Maghfirah, bulan keampunan. Jadi bulan Ramadan ni bulan keampunan. Hadis sahih, tuan-tuan boleh rujuk Sahih Bukhari nombor 37-38 Sahih Bukhari. Nabi sebut, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh iman wa ihtisaban, mengharapkan keampunan Allah, Allah ampun dosa yang telah lalu. Man qama Ramadan, man shama 1:38. Man qama, siapa bangun mendirikan malam berqiyam mulai surat tarawih, maka Allah ampunkan dia
dosa yang telah lalu. Muslimin yang semulakan, jadi bulan Ramadan ni bulan keampunan. Syahrul Sawa bulan pahala. Syahrul Ma'rakah bulan peperangan. Berlaku peperangan bila? Di bulan Ramadan. Perang Badar berlaku, 2 Hijrah berlaku perang Badar. Tentera Islam 313. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Mesir, dia kata jumlah sebenarnya 363. Tapi Osman Ibn Affan tak hadir dalam perang Badar sebab isterinya Nazak, Ruqyah tu. Bila selesai perang Badar, meninggal Ruqyah binti Muhammad. Maka Nabi kahwinkan Osman Ibn Affan dengan Ummu Kalsum. Itu cerita dia. Okey, jadi berlaku bulan Ramadan, perang Badar. Tentera Islam mencapai kemenangan. Okey, walaupun sahabat-sahabat sedang berpuasa. Yang kafir mati 70. Yang kena tawan 70. Muslimin yang syahid 14 orang. Alhamdulillah. Ramadan juga dipanggil sebagai Syahrul Barakah, Syahrul Najah, bulan kejayaan, selamat daripada api neraka. Ramadan dipanggil Syahrul Sedekah, bulan sedekah. Tapi ada ulama bagi tahu Ramadan bukan bulan sedekah, tapi bulan gandakan sedekah. Sebab sedekah ni always wajib. Always kita kena tolong sahabat-sahabat kita yang susah. Jadi bulan Ramadan bukan bulan sedekah, tapi bulan gandakan sedekah. Bulan Ramadan bukan bulan ibadah, tapi bulan gandakan ibadah. Begitu. Muslimin semulakan, Ramadan juga dipanggil sebagai Syahrul Sabar, bulan sabar. Dengan ceramah lama sabar. Esok pergi bazar Ramadan. Tengok sedap sabar, jangan beli semua. Jangan membazir. Ataupun tuan-tuan pergi ke bazar Ramadan, esok terlanggar kata kawan, dia keluar, buta ke, mau gaduh ke, sabar, inni shaimun, aku sedang berpuasa. Nak gaduh boleh, lepas raya tunggu, jangan ke mana-mana. Bagi tahu gitu. Muslimin sebenarnya jadi hebat Ramadan. Ada 5 racun, 5 penawarnya. Ada 5 penyakit, 5 ubatnya. Yang pertama, sombong adalah racun, tawadhu'lah ubatnya. Yang kedua, kedekut dan bakhil adalah racun, zakatlah ubatnya. Yang ketiga, zina adalah racun, nikahlah ubatnya. Jadi siapa yang belum bernikah, yang belum kahwin, berkahwinlah. Yang dah kahwin, cukuplah. Jangan mengena-ngena. Muslimat kata, bagus Ustaz, terbaik Ustaz. Yang keempat, kata-kata yang sia-sia adalah racun, zikirlah ubatnya. Zikir ni adalah sama-sama dengan ceramah, dengan tazkirah, boleh zikir. Zikir apa? Apa-apa saja zikir ni elok. Tasbih subhanallah elok, tahmid alhamdulillah elok, takbir Allahu akbar elok, tahlil la ilaha illallah pun elok, istighfar pun termasuk zikir. Nabi kata apa? Man lazimal istighfar qad ja'ala Allah min kulli diqin mahraja. Siapa yang biasakan dirinya istighfar, maka Allah bagi dia jalan keluar. Selawat pun termasuk dalam istighfar. Termasuk dalam zikir. Tuan-tuan sekalian, di bulan Syakban dulu ada benda penting berlaku. Pertama, berlakunya arahan tukar arah kiblat. Bulan Syakban. Boleh rujuk surah Al-Baqarah 144. Dan berlaku juga di bulan Syakban arahan supaya kita semua berselawat kepada Nabi. Surah Al-Ahzab 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat tu perintah supaya kita berselawat Nabi. Allah suruh kita puasa, Allah tak puasa. Allah suruh kita solat, Allah tak solat. Allah suruh kita pergi haji, kamu pergi haji, Allah tak pergi haji. Tapi bila Allah kata kamu selawat, Allah selawat dan malaikat pun selawat. Jadi hebat sungguh selawat. Jadi sama-sama dengan ceramah boleh berselawat kepada Nabi. Dan bila kita selawat, Nabi tahu kita selawat walaupun jauh. Itu hebat. Biasa kalau kita pergi ke pergi umrah, pergi Madinah, kita ziarah Nabi. Makam Nabi ni sebelah raudhah. Nabi sebut ma baina baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah. Antara mimbarku dan mimbarku baca khutbah di rumahku, ini adalah taman daripada taman-taman syurga. Sebelah tu makam Nabi. Bila kita sampai ke makam Nabi, kita bagi salam. Nabi tahu kita datang. Dan Nabi tahu kita bagi salam. Nabi sebut man zarani ba'da mamati
kama zarani fi hayati. Siapa yang datang jumpaku lepas matiku macam jumpaku semasa hidupku. Dan Nabi tahu kita datang. Dekat pun Nabi tahu. Kita di Malaysia, Nabi di Madinah, Nabi tahu kita berselawat tu. Tu hebat. Ini adalah pendapat Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, murid kepada Syekh Ibn Taymiyah. Dia ni guru kepada Imam Ibn Kathir, pakai tafsir. Muslimi yang sama lakukan, jadi banyakkan berzikir di bulan Ramadan ya. Okey, saya ulang. Ada 5 racun 5 penawarnya. Sombong racun, tawaduk ubatnya, kedekut racun, zakatlah ubatnya. Jangan lupa zakat fitrah. Dak, zina adalah racun, nikahlah ubatnya. Kata-kata yang sia-sia adalah racun, zikirlah ubatnya. Yang penting sekali, 1 tahun ni adalah racun, Ramadanlah ubatnya. Jadi Ramadan ubat kepada segala penyakit rohani, jasmani, mental, fizikal dan spiritual. Semua masalah boleh ubat dengan Ramadan, dengan puasa. Nabi sebut sumu tasihu, kamu puasa kamu sihat. Tak ada gelas saya minum begitu. Jadi air banyak selama lama. Muslimin semakan jadi puasa sihat. Tapi ada orang komplain, ustaz kata puasa sihat, tapi saya puasa tak sihat. Nabi puasa, Nabi sihat. Kita puasa tak sihat. Jangan salah Nabi, kita yang salah. Nabi makan berhenti sebelum kenyang, kita makan kenyang teruskan perjuangan. Kita hentam saja. Dah, tadi pergi bazar Ramadan, beli semua. Ayam pekecik beli, cendol beli, cincau beli, minum banyak. Bila sujud, rukuk, jatuh cendol tu. Tu hebatnya orang-orang di Kajang ni. Muslimin sama lakukan apa berlaku di bulan Ramadan. Semua dah tahu, saja nak bagi tahu. Yang pertama berlaku di bulan Ramadan ni ialah perang Badar. Dalam perang Badar sahabat-sahabat penat. Tapi berkat doa Nabi, maka Islam mencapai kemenangan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak yang sikit boleh mengalah yang banyak dengan izin Allah. Kalau Nabi dan para sahabat walaupun penat boleh menang dalam perang Badar, maka kita jangan malas bekerja. Walaupun puasa tetap kerja on bismillah insya-Allah. Nak bagi tahu berkat doa Nabi di bulan Ramadan. Sebab itulah ada hadis, tapi hadis ni saya tengok hadis ni riwayat Al-Baihaqi. Tapi pejabat mufti wilayah kata ini hadis dhaif. Tapi bab walaupun hadis dhaif, kita boleh beramal dalam bab yang fadailul amal. Dan Nabi kata apa? Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa ni ibadah. Tidur pun boleh pahala di bulan Ramadan. Jadi tidurlah, ambillah kesempatan menyandar. Macam kita tidur sebelum, Nabi tidur sebelum zuhur, Qailulah tu kan. Wasumtuhu tasbihun, diam tu adalah tasbih. Diam dengan ceramah ni boleh pahala. Tapi kalau diam ngumpat ustaz tu perutnya buncit, habis pahala. Wa amaluhu mudha'afun, pahalanya berganda. Wa zambuhu maghfurun, dosa terampun. Yang penting sekali disebut wa du'auhu mustajabun, doa dia makbulkan. Tengok, bila Nabi berdoa, Nabi menang dalam perang Badar. Jadi berlaku perang Badar di bulan Ramadan. Jadi Nabi berdoa dalam perang Badar minta kemenangan. Kita pun kena banyak berdoa, terutama di bulan Ramadan. Doa terbaiklah Nabi ajar, yang Nabi ajar kepada Aisyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami nak syurgamu, kami nak selamat daripada api neraka-Mu. Dan Nabi kata ada beberapa golongan yang Allah tidak tolak doa. Doa pemimpin kepada rakyatnya, pemimpin adil kepada rakyatnya, doa ibu kepada anak, doa orang yang musafir, doa orang yang kena zalim. Kawan tu kita buat jahat kat dia doa habis kita. Dan doa orang yang sedang berpuasa sehingga dia berbuka puasa. Jadi Nabi menang dalam perang Badar. Berlaku perang Badar, berlaku perang di bulan Ramadan, iaitu perang Badar 17 Ramadan. Berlaku nuzul Al-Quran juga di bulan Ramadan. Nuzul Quran ni berlaku malam. Nuzul Quran ni berlaku malam.
inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Kami turun Quran ini pada malam yang penuh keberkatan. Nuzul Quran malam, malam Qadar malam, Hijrah malam, Isra Mi'raj malam, pasal malam pun malam. Semua malam, penting malam ni. Jadi malam ni jangan duduk tidur je. Kena bangun malam bertaubat kepada Allah. Dah selesai solat tarawih, tidur sekejap, bangun balik, solat sunat tasbih, solat hajat, solat taubat. Solat taubat elok buat seorang-seorang, sebab kita lebih tahu apa dosa kita. Jangan cerita ke orang dosa kita. Nah, solat hajat elok kita buat seorang-seorang. Sebab apa? Sebab kita yang tahu apa hajat kita. Solat tarawih elok buat ramai-ramai, lebih meriah. Zaman Umar buat ramai-ramai, lebih meriah. Solat raja elok buat ramai-ramai. Kalau buat seorang-seorang, menangis dia, sedih. Okey. Berlaku juga di bulan Ramadan, selain perang Badar, nuzul Quran, berlaku di bulan Ramadan Fatu Mekah, pembukaan Mekah. Nabi ni tuan-tuan sekalian, Nabi ni orang Mekah. Nabi lahir Mekah, Nabi besar di Mekah. Nabi kahwin orang Mekah. So kampung Nabi ialah Mekah. Nabi hijrah ke Madinah. 8 tahun kemudian, 8 hijrah, Nabi datang takluk Mekah bersama dengan 10,000 tentera-tentera Islam. Mengapa Nabi datang serang, bukan serang, takluk Mekah? Sebab orang-orang kafir Quraisy dia langgar perjanjian Hudaybiyah dan Bani Khuza'ah khianat. Maka Nabi datang bersama tentera Islam takluk Mekah. Masa tu masuklah Islam Muawiyah bin Abi Sufyan, dan dikatakan Muawiyah bin Abi Sufyan ni dia masuk Islam dah lebih awal daripada itu. Masuknya masuknya Islam Abu Sufyan dan Hindun. Okey, berlaku pembukaan Mekah 8 Hijrah bulan Ramadan. Maksudnya Nabi daripada kampung hijrah ke bandar, Nabi balik semula ke kampungnya. Maka Nabi lah pengasas balik kampung, bukan Allahyarham Sudirman Haji Asyad balik kampung. Nabi balik kampung. Nabi balik kampung, Nabi bawa hidayah. So kita balik kampung, bawalah kebaikan, hidupkan surau masjid. Dan kecuali musim Covid, tak boleh balik kampung. Berayalah kat sini di Kajang, makanlah sate Kajang. So balik kampung ni sunnah tu. Nabi pun balik kampung. Muslimin semulakan, dan Nabi suruh Amr al-As, Khalid ibn Walid musnahkan berhala-berhala. Sebab ini punca syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin semulakan, apa lagi berlaku di bulan Ramadan? Berlakunya malam Qadar. Ini penting tuan-tuan, kejar cari malam Qadar. Saya ada ceramah di YouTube pasal Qadar ni, malam Qadar ni. Tak ada gelas, saya minum gitu ya. Muslimin semulakan, jadi kena cari malam Qadar ni. Bila malam Qadar tak tahu. Nabi sebenarnya pernah keluar rumah nak cerita kepada para sahabat bila berlaku malam Qadar. Tiba-tiba Nabi terserempak, 2 orang bergaduh, Nabi lupa. Bahaya betul. Siapa bergaduh di musim Ramadan tak dapat malam Qadar. Apa berlaku malam Qadar? Tanazzalul malaikatu war ruh. Malaikat turun dan ruh Jibril turun. Tengok siapa yang beramal ibadah di malam Qadar tu. Lalu Allah akan ampunkan semua orang kecuali yang syirik kepada Allah, yang deraka mak ayah, yang minum arak, yang sembah patung berhala, yang berzina, dan yang suka bergaduh. Siapa bergaduh, confirm tak dapat malam Qadar. Jadi saya nak bagi tahu pada abang-abang, mewakili makcik-makcik di belakang, kakak di belakang, kalaulah kakak isteri tuan-tuan bagi tahu, abang, anak-anak kita semua balik kampung saya. Jadi tuan-tuan jawab, I follow, sebab tak nak bergaduh, supaya dapat berkah malam Qadar insya-Allah. Muslimin sebenarnya, jadi kita tak tahu bila berlaku malam Qadar. Walaupun Nabi kata taharrau lailatul qadri fi awakhir min Ramadan, kamu kena cari malam Qadar ni pada 10 akhir Ramadan. Tapi Nabi sendiri pun tak tahu bila berlaku sebenarnya malam Qadar. Jadi mungkin dah lepas, mungkin belum, mungkin akhir. Walaupun Nabi kata kamu kena cari pada 10 akhir Ramadan, pada malam-malam ganjil, malam genap pun kena cari juga. Jangan pilih-pilih. Sebab kata Imam Malik, kamu kena anggap setiap malam ni penting. Kamu kena anggap setiap malam ni penting.
Sebab apa? Sebab mungkin juga berlaku di malam yang kamu tidak jangkakan. Kalau kita macam Imam Ghazali, dia kata kemungkinan besar Imam Ghazali ini penulis kitab Ihya Ulumuddin. Dia kata kemungkinan besar berlaku pada malam yang ke-27 Ramadan. So jangan fikir situ je, 27 je. Sentiasa beramal soleh. Mudah-mudahan kita betul-betul beroleh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang sama rakan, apa faedah Ramadan ni? Mengapa saya masih bercerita pasal Ramadan? Supaya kita ni bersemangat. Ramadan adalah tetamu Allah kepada kita. Tetamu VIP, bukan tetamu biasa-biasa. Nah, kalaulah Datuk Menteri, Esko, Menteri Besar mari kat sini bagi projek longkang lah, projek potong rumput lah, projek budak sekolah, oh bangga betul. Sebab ini tetamu VIP. Jadi Ramadan ni tetamu VIP kepada kita. Ramadan dia bawa apa? Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan awalnya rahmat, tengah-tengah keampunan, last sekali pembebasan daripada api neraka. Ini bukan hadis, tapi kata-kata ulama. Jadi Ramadan dia datang bawa macam-macam. Jadi kita kena bersyukur dengan Ramadan, tetamu Allah. Kalau tetamu datang kita buat dia, next time dia tak mari dah. Jadi Ramadan ni tetamu Allah. Jadi kita kena fokus kepada Ramadan. Jangan pula bila dekat-dekat habis Ramadan, 10 akhir Ramadan, duk sibuk dengan nak raya lah, kek apalah, baju raya lah. Jangan. Fokus. Kita layan betul-betul tetamu ni. Kalau kita fokus dah raya Syawal, jadi seolah-olah kita nak suruh kawan ni pergi cepat. Jadi mesti bersungguh meraihkan Ramadan yang penuh kemuliaan. Mudah-mudahan kita beroleh takwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita boleh beroleh takwa. Mengapa disebut la'alla? Mudah-mudahan, maybe, tak sure yet. Bergantung kepada macam mana cara kita beramal di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan. Kalau kita bersungguh, dapat takwa. Kalau main-main, maka habis. Kalau ada orang puasa bukan sebab ibadah, tapi sebab juadah. Oh, bulan Ramadan lah, macam-macam ada. Kubah guling pun ada. Ada tahu? Kuih kubah guling, tak tahu? Rugi ya. Kena pergi Kelantan sekali. Nah, muslimin semalakan, jadi bulan Ramadan hebat. Sebab apa? Ramadan ni tetamu Allah kepada kita. Yang kedua, Ramadan adalah madrasah nak melahirkan insan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan anggap Ramadan ni menyusahkan dan membebankan. Dia ni sangat besar sekali fadilat dan kelebihan. Muslimin yang semulakan, jadi bulan Ramadan ni pertama sekali madrasah, yang kedua tetamu Allah kepada kita. Ramadan, tuan-tuan sekalian, memberi kita suasana agama, suasana bertuhan, ingat Allah lebih, baca Quran pun lebih di bulan Ramadan. Nah, suasana penting, tuan-tuan, suasana penting. Nah, biasanya suasana ni hanya ada di Mekah Al-Mukarramah, Madinah Munawwarah. That's why orang suka pergi ke Mekah umrah. Nah, tapi alhamdulillah, walaupun kita duduk di Malaysia, ada suasana bila di bulan Ramadan. Jumaat, hari Jumaat dah ada, tapi kurang. Ramadan ada. Itu hebat. Jadi bila ada Ramadan, adalah suasana ibadah. Tuan-tuan kena bawa anak-anak mari surau, mari masjid. Sebab di sini ada suasana, ada kuliahnya, surat tarawihnya, tazkirahnya, ada morilnya. Itu yang hebat lah. Jadi kena bawa. Suasana ada di surau masjid. Suasana penting. Mengapa kita hantar anak motivasi? Sebab ada suasana. Penting suasana. Bila ada suasana, semangat lebih. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu mengapa tuan-tuan kalau berbuka, bersahur, makan ayam tak selera. Seketul dua ketul makan ayam tak, dah malas dah jemu dah. Sebab apa? Di rumah tidak ada suasana ayam tu. Cuba tuan-tuan lepas raya pergi ke restoran KFC. Banyak makan ayam. Seekor, 2 ekor, kepak lagi, paha lagi. Banyak makan ayam. Sebab apa? Di restoran KFC ada suasana ayam. Sana gambar ayam, sana gambar ayam. Yang bawa ayam muka macam ayam. Sana makan ayam. Jadi semangat ayam tu lebih. Jadi suasana penting. Di surau masjid lah ada suasana tu.
Muslimin sebenarnya, jadi kita bersyukur kerana Allah masih lagi beri kita kesempatan untuk bertemu Ramadan tahun ni. Mungkin tahun depan tak jumpa dah. Oleh kerana mungkin ini Ramadan terakhir kita, buatlah yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang saya muliakan, kita teruskan kita punya perbincangan. Nabi sebut, "Idza dakhala syahrul Ramadan, futihat abwabus sama wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilat syayatin." Bila masuk bulan Ramadan, akan dibukakan pintu langit. Kita tengok biasa je, macam nak hujan je. Nah, dan ditutup pintu neraka. Wa sulsilat syayatin, syaitan dipenjarakan. Cuma kita tak tahulah penjara mana, penjara Kajang ke penjara Sungai Buloh. Tapi walaupun syaitan dipenjarakan, tapi nafsu masih ada. Nafsu ni, inna nafsa la'amaratun bisu. Nafsu ni sentiasa menyuruh kepada kejahatan. Jadi kita kena berhati-hati. Muslimin semalangkan, itu saja tazkirah kita pada malam ni. Sebelum saya tamatkan majlis, kita baca hadis. Nabi sebut kepada kita hadis sahih. Nabi kata apa? Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Kamu kena selamatkan diri kamu daripada 7 perkara yang merosakkan. Hadis ini hadis sahih daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah nama sebenarnya Abdul Rahman, asalnya orang Yaman. Dia tak lama dengan Nabi, kejap je. Okey. Tapi dia lah yang paling banyak rawikan hadis. Dia ni Abu Hurairah ni, dia ni termasuk ahli sufah yang duduk dekat masjid je. Kerja dia mengaji je, tak ada kitab je, belajar je. Nah, dia ni Abu Hurairah ni, dia macamlah Abdullah ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, macamlah Abdullah ibnu Umar, macamlah Abu Darda, Abu Zar al-Ghifari. Ini ahli-ahli sufah yang tak ada rumah, duduk di sebelah masjid. Kerja dia talaqi. Yang paling rawi hadis, yang paling banyak rawi hadis, Abu Hurairah ni. Dia rawi hadis 5384. Yang nombor 2 lepas dia ni ialah Abdullah ibnu Umar, anak kepada Umar Al-Khattab. Yang ketiga Anas bin Malik. Yang keempat Aisyah. Nah, hebat. Jadi Abu Hurairah bagi tahu Nabi ada bersabda, kamu kena selamatkan diri kamu daripada 7 yang merosakkan. Yang pertama, syirik kepada Allah. Jangan syirik kepada Allah. Okey? Kita boleh pakai mask ke apa, kita boleh SOP ke, hand sanitizer boleh, tapi yang memberi mudarat, yang memberi manfaat semuanya Allah Ta'ala. Tapi kita jangan pula tak nak makan ubat on juga, tapi doa kena buat juga. Okay. Jangan syirik. Wasihru, jangan sihir. La asyirku billah wasihru. Wa akli malil yatim, makan harta benda anak yatim, jangan. Wa akli riba, jangan riba. Wa tawalli yaumaz zafi, lari daripada medan peperangan, membunuh tanpa hak sebenar, dan menuduh perempuan-perempuan yang baik melakukan zina. Saya ulang lagi sekali, 7 perkara yang merosakkan. Syirik kepada Allah, sihir, wasihru, makan harta benda anak yatim, wa akli riba, wa qatala nafsi allati haramallah illa bil haq, membunuh tanpa hak sebenar. Wa tawalli yaumiz zafi, lari daripada medan peperangan. Kawan-kawan lain, sahabat-sahabat lain berjuang menegakkan agama, mempertahankan agama, mempertahankan kalimah Allah, tapi kita buat tak peduli. Itu dosa. Nah, kemudian menuduh perempuan baik melakukan zina. Jadi ada 7 perkara yang merosakkan, yang jangan kita buat, tak boleh buat. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Bila sebut Bukhari, Muslim, biasa disebut as-sahihain. Ya, dua-dua ni adalah sahih. Muslimin yang sama dengan, mudah-mudahan kita semua teruskan ibadah di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan. Hebatnya Ramadan, mulianya Ramadan, sehingga ulama ajar kita. Mansalam bagi tahu mulianya Ramadan, hebatnya Ramadan, sehingga ulama bagi tahu kita, kalau kita jumpa dengan sahabat-sahabat lain, kita kena sebut Ramadan Karim, dia kena jawab Allahu Akram. Saya sebut Ramadan Karim, tuan-tuan sebut Allahu Akram. Ramadan Karim. Tak semangat. Nampak betul-betul berpuasa. Betul lah.
Betul, kuat betul solat tarawih. 20 ke 8 tadi. Lagi sekali. Ramadan Karim. Allahu Akram. Bukan Allahu Akbar. Saya pernah ceramah di sebuah surah di sekitar Kajang. Saya kata Ramadan Karim, ada pasien bangun, takbir Allahu Akbar. Dia ingat ini ceramah politik kan? Allahu Akram. Apa maksud Ramadan Karim? Ramadan yang mulia. Allahu Akram, Allah yang lebih mulia. Sebab ada orang ni dia terlebih memuliakan Ramadan. Ramadan tadarus, Ramadan sedekah, Ramadan tarawih, Ramadan macam-macamlah ibadah. Tapi di luar Ramadan mari Syawal dan Malad. Ini jadi hamba Ramadan. Nah, kita sepatutnya menjadi hamba Allah. Lepas Ramadan pun on lagi. Nak tahu orang tu berjaya, hebat tak hebat, berkesan tak Ramadan dia, tengok lepas Ramadan. Kalau dia bagus, solat bagus, maka insya-Allah betul-betul lah dia ni beroleh takwa. Kalaulah Ramadan bagus, lepas Ramadan tak bagus, malah balik tak solat berjemaah, maka dia tak berjaya sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi tadi sebut Ramadan Karim, jawab Allahu Akram. Tuan-tuan juga boleh kalau jumpa sahabat-sahabat, Ramadan Mubarak pun boleh. Ramadan Mubarak pun boleh. Tapi saya lebih semangat Ramadan Karim sebab semangat lain macam, insya-Allah. Muslimin yang semanakan, itu saja yang dapat kita bincang. Yang penting teruskan ibadah di bulan Ramadan. Teruskan ibadah di bulan Ramadan. Dan seeloknya bila kita beribadah, kita kena ajak anak-anak kita sama-sama turut bersahur, berbuka puasa. Sekalipun anak kecil tak puasa lagi, umur baru 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, tak reti lagi nak puasa, boleh kita ajak sekali untuk berbuka puasa dan bersahur. So jangan lupa bersahur, insya-Allah. Tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Kamu kena bersahur kerana pada sahur tu ada keberkatan. Dan banyakkan bersedekah di bulan Ramadan. Nabi kata afdhalus sedekah fi Ramadan, yang terbaik sedekah di bulan Ramadan. Tak miskin siapa yang bersedekah. Tuan-tuan sekalian, mengapa kita sihat? Sebab kita makan, kita simpan, kita buang. Kita makan, simpan, buang. Sihat kita. Sama juga tuan-tuan, harta tuan-tuan dapat simpan, infakkan. Dapat simpan, infakkan. Jadi macam mana cara nak berinfak? Macam-macam. Ada seorang sahabat datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, mak saya ni baru meninggal. Apa yang saya kena buat untuk arwah mak saya ni? Nabi kata bersedekah. Bersedekah. Sedekah apa? Nabi kata sakil ma, memberi air minum. Jadi tuan-tuan sekalian, nak pahala, tuan-tuan cari sahabat-sahabat yang sedang berpuasa, belanja dia nasi Arab mandi, besarlah pahala. Tapi kalau nasi lemak ikan bilis, kuranglah pahala, insya-Allah. Jadi banyakkan berinfak dan belanja kawan. Jangan belanja air ni je, air kelapa ke, cincau ke, dan air tebu ke, besarlah pahala, insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi. Tuan-tuan boleh subscribe saya punya YouTube US Abu Hassan. Saya punya YouTube US Abu Hassan. Saya ada ceramah macam-macam dalam tu. Dalam bahasa Inggeris pun saya ada ceramah. Saya dulu mengajar di Jerman, Malaysia Institute. Saya dulu belajar di UIA. Tuan follow saya punya Facebook Abu Hassan Al-Asy'ari. Saya setiap hari saya share saya punya ceramah-ceramah kuliah saya, insya-Allah. Yang baik daripada Allah. Arjukum daiman fi surur wa sa'adah. Ila liqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.